Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam sesi analisis kaunter Bursa Saham Malaysia. So hari ini macam biasalah, kita akan start semula. Diminta untuk saya review ataupun diminta untuk saya analisis kaunter diorang. Jadi hari ini ada 20 kaunter lah semua sekali yang saya akan review, dan mungkin kita akan analisis sikit-sikit. Nak bagi tahu siap-siap yang saya punya analisis ni bukannya signal buy ataupun sell. So saya tak suruh pun korang nak buy ke nak sell. Yang itu bukan tu pada korang sendiri lah. Just saya nak share saja pandangan saya tentang kaunter ni. Okey, untuk kaunter yang pertama adalah kaunter Armada. Okey, untuk kaunter Armada ni structure dia sangat cantik So saya sangat suka dengan kaunter ni. Dia punya structure tu nampak jelas kat sini. Dia tengah buat uptrend. So bila uptrend dekat sini dia tengah buat kenaikan kan. So bagi saya dekat sini dia tengah buat retracement. So dekat sini kita ada base lah. Base lepas tu dia naik, dia reject dekat sini, lepas tu dia naik, dia masuk balik dalam zone, dia naik semula. So dekat sini kita ada petanda lah yang price mampu tolak. Bila price mampu tolak, kemungkinan dia boleh ke atas, macam tu lah. Okay, untuk counter yang kedua adalah counter Cosmos. Cosmos ni pun saya ada pernah kaji dulu, masa tu dekat kos-kos sini lah, yang saya kaji dia akan jatuh sementara. Lepas tu dia pun naik semula. Jadi dekat sini untuk yang terbaru ni, kat sini dia ada reject dengan supply zone lah, ataupun dekat resistance. So dekat supply zone ni dia reject, dia melepasi kita punya RBS ataupun resistance yang lepas. Jadi dekat sini untuk cari entry, berkemungkinan dia boleh jatuh sampai dekat trendline ni ataupun dekat kita punya zone demand kat sini, kawasan-kawasan engulfing kat sini. So dekat sini ada doji, dekat sini ada sekali dengan candle merah di break. Jadi dekat sini adalah kawasan-kawasan yang bolehlah kita tunggu. Kalau selagi dia tak tembus kawasan ni, berkemungkinan dia boleh naik ke atas lagi. So mungkin dia boleh buat penurunan macam ni dan kenaikan ke atas. So TP kita akan ambil dekat kawasan sini dulu. Okay, lepas tu untuk counter NGGB, counter NGGB ni memang dah tengah naik, sebab kat sini dia ada buat satu penurunan yang banyak. Bagi saya ni adalah compression lah, sebab dia compress harga. So harga rapat-rapat macam ni, dia pun terus naik. Jadi dekat sini kalau kita nak tengok lah, kita nak kaji kan, kita nak kaji kat mana kita nak cari entry. So ini saya tak tahu. Biasanya kalau setup macam ni, biasa dia turun banyak, dia dah naik banyak, cuma dia nak kosongkan order ataupun dia nak flush order. Lepas tu mungkin dia boleh turun ke bawah sampai dekat mana dia naik. Jadi dekat sini kalau dia main lama dekat sini kan, contoh dia buat pattern ke kan, dia buat pattern dalam ni lama mungkin lah dia boleh naik ke atas. So untuk counter ni memang kena tunggu dia buat something, sebab setakat ni dia tak ada apa-apa lagi yang boleh kita ambil sebagai reference. Jadi dekat M4 ni kita ada nampak ada satu engulfing, tapi engulfing buy kat sini ataupun demand area lah. So kita boleh lah tunggu dia masuk dalam ni dulu, kita tengok apa yang dia akan buat. Okay, untuk data prep, data prep ni pun dah berkali-kali dah saya review counter ni. Dekat sini dia tak naik dekat sini kita ada swap zone. So saya yakin yang hari tu dia boleh naik, tapi kat sini dia buat macam tu, dia buat doji, dia pun turun. So sepatutnya dia boleh naik sikit lagi, tapi dia tak nak naik kan. So nak buat macam mana kan. Jadi dia turun semula dekat swap zone kita yang lama ni. Jadi dekat sini kita boleh lah tunggu. Kat sini pun kita dah ada support baru kan, kita boleh ambil ni je. So kat area-area ni kita boleh tunggu untuk re-entry, sebab ni masih dalam keadaan sideways dengan high dengan low. So dia masih berada di tengah-tengah. Kalau saya just student saya kat sini adalah kawasan-kawasan mid range. Okay, untuk counter yang keempat adalah counter Nylat. Structure dia pun cantik, bagi saya macam cantik. Dia memang uptrend macam ni kan, dia ada nampak bentuk macam tu. So dekat sini dia reject dekat support ni. Kat sini seolah-olah dia nak buat macam head and shoulder, tapi dia dah melepasi garisan yang penting kat sini. Jadi tak mustahil dia boleh kembali semula kepada garisan ni ataupun SNR level ni dan naik semula ke atas. Untuk TP tu kita boleh ambil sini, pole ni ataupun impulsif ni boleh copy je kat sini. Okay, macam tu lah untuk counter Nylat. Jadi tunggulah dia akan rebound kat sini. Okay, kalau dia tembus tu kira tak jadilah. So untuk counter Sersol ni, kalau saya tarik trend line dekat sini memang dia dah break
trend line. Okay, jadi dekat sini apa benda yang nak menguatkan dia lagi? Kat sini dia pun ada buat head and shoulder pattern lah. Head and shoulder pattern kat sini dia pun reject. So dia reject ni dia ada doji, lepas tu dia turun terus. So yang ni kebarang kalian untuk dia turun adalah tinggi. Jadi amat berisiko lah yang ni untuk kita nak entry. So mungkin kita boleh entry dekat kawasan-kawasan bawah sikit. Sebab kat sini kalau kita tengok kat sini kita ada pattern flat untuk bearish flat. Dia mungkin boleh turun lagi bawah. At least mungkin sampai sini. Kita boleh tunggu kawasan-kawasan sini lah untuk kita cari entry. Tapi mungkin kita jangan expect yang dia boleh pergi jauh lah. Sebab kat sini pun dia dah nak buat penurunan. Dia nak buat trend baru. Mungkin kita boleh ambil sikit-sikit je kalau degil sangat nak entry. Contoh dekat sini dia masuk. Mungkin area-area sini ke support bekan resistance kan. Boleh habis itu dia pun turun. Mungkin boleh jadi macam tu lah. Okay, untuk counter JCY. Okay, untuk counter JCY ni pun saya ada pernah buat kajian hari tu. So kat sini kalau kita tarik dia ada triple tap kat sini ataupun channel lah yang sepatutnya dia boleh ke bawah lagi kan. Kalau yang pattern macam ni biasanya dia boleh ke bawah tapi dia break atas. So bila dia break atas ni dia pun berinteraksi dengan kita punya resistance. Kat sini kita ada resistance dan dia turun balik. Kat sini dia pun buat doji. So dia doji tu dia ngam-ngam dekat kita punya swap zone ataupun trend line. Dekat sini kita ada nampak lah ada signal untuk dia buat kenaikan lagi. Jadi kalau dia buat kenaikan dan menembusi kita punya resistance ni, InsyaAllah dia boleh pergi jauh. So saya expect dia boleh retrace sikit ke, jadi pun naik sampai atas. Dia tembus. Okay, untuk counter review new. Okay, untuk counter review new ni dia macam MRCB sikit ataupun counter attempts. Sebab kat sini ada support ataupun dia buat double bottom kat sini. Kat sini ada support kan, tapi dia tembus sikit. Tapi kat sini yang menarik ni dia ada engulfing. Jadi bila dia buat engulfing ni ada satu signal lah yang buyer dah start nak masuk semula. Jadi expectation saya untuk yang ni dia boleh masuk balik dalam kita punya zone engulfing ni dan dia pun buat kenaikan. So at least kita ambil kat area tengah dulu ataupun dekat mid dululah, tengah sini. Kalau dia boleh naik lagi sini. So satu-satu lah sebab dia kena menembus satu. Jadi untuk di pertama kat sini dulu ataupun sini dulu ataupun yang paling tinggi kat sini. Kalau boleh tembus sini, terbang lah dia. Okay, untuk counter top glove. Okay, top glove ni pun dekat sini pada awalnya saya nampak dia break trend line kita. Dan dekat sini dia naik semula. Dia naik tu bukan naik sikit-sikit dia naik banyak. Yang menandakan mungkin dia nak buat naik semula lah. Mungkin dia nak naik. Senang cerita dia nak naik lah. Jadi dekat sini dia ada buat dekat sini dia ada pattern candlestick pattern kat sini. Lepas tu dia pun naik, dia pun break balik trend line kita. Dan kat sini dia buat kenaikan sampai kat kita punya supply zone. So bila sampai supply zone ni dia pun reject. Bila dia reject ni so ada rejection lagi kat sini. Ada price action yang mengatakan dia boleh naik lagi macam ni. Kalau dia boleh buat satu lagi engulfing macam ni, cantik lah untuk kita cari entry buy balik. Kita boleh counter kat sini macam tu. So at least kita punya TP mungkin kat sini dululah. Mungkin dekat sini pun kita boleh ambil pull ataupun impulsif ini, kita boleh letak kat sini je. Macam tu. Sebab kat sini dia belum habis lagi. Dia belum habis momentum lagi kat sini. Mungkin lah ada sebab kat sini dia naik. Sebab momentum kat sini belum habis lagi. So dia pun nak naik lagi lah ni. At least sampai dekat resistance ni lah dulu untuk dia naik pun. Okay, untuk counter HWGB. Okay, saya tengok kat weekly. Okay, so dekat weekly ni saya tanda banyak-banyak zone ni apa benda Okay, so first adalah zone support lah ataupun zone demand kat bawah tu. Dekat sini tengah-tengah ni pun ada zone supply yang dia pegang banyak price kat sini. So kat atas semua ada supply yang pegang zone kat sini lah. Jadi dekat sini saya nampak kat sini ada rejection. Kat sini satu je yang dia mampu close dekat dalam zone. So bila dia mampu close dalam zone, ada kebarangkalian dia boleh tembus sebenarnya. Jadi mungkin dia boleh main sikit dalam ni. Lepas tu mungkin lah dia boleh sampai dekat zone supply yang terdekat ni. Ni untuk kalau yang nak hold position boleh lah. Tapi kalau yang nak entry, sebaiknya tunggu dia buat retracement lah. Retracement bawah sini sikit ke. Kalau tengok kat daily ada apa, daily pun tak nampak apa-apa lagi. Okay, mungkin lah dia boleh buat retracement dekat kita punya resistance ni, resistance lepas. So TP kita mungkin dekat sini. Okay,
Okay, untuk counter MyEG ni saya tengok kat monthly So kalau tengok kat monthly ni, kita dah nampak memang kat sini dia ada buat satu kenaikan, kat sini pun ada satu penurunan yang mendadak, dan dia naik semula sebagai retracement sahaja. Dekat sini bila dia sampai dekat bahu kiri kita ataupun pattern Quasimodo ni, dia buat kat sini dia ada price action yang double top. So kat sini ada double top, kat sini dia cuba nak tembus dulu yang first engulf ni, lepas tu dia tak tembus lagi, dia cuba kumpul order kat sini, dia pun turun. So itulah sebab dia kenapa dia turun laju macam tu, sebab kat sini pun pattern reversal. Jadi kat sini dia tak mau turun lagi, ni tak cukup order, dia cuba kumpul order dulu untuk dia jual. Jadi kalau biasanya kalau ada pattern macam ni, kita kena tunggulah dekat lantai. Biasanya kita kena tunggu kat lantai Kalau yang dekat area sini banyak je zone demand, mungkin dia boleh reject, tapi kemungkinan kita boleh ambil sebagai short term je. Kita tak boleh nak ambil sebagai swing ataupun kita nak swing yang long term So kalau saya ni memang saya suka swing long term tapi kalau kita tengok dekat weekly gap down, jadi dekat sini mungkin retracement dan mungkin dia boleh turun lagi ni bawah ni. So itulah saya punya pandangan lah untuk counter ni. Sebab kalau kita tengok banyak dia bermain dekat support, dia pergi kat support balik punya habit dia. So habit dia saya tengok dia main dekat support, jadi tak mustahil lah price ni boleh sampai support. Yang nak ambil sikit tu dah tak ada masalah. Kat kawasan sini boleh je, mungkin dia boleh sampai atas dulu baru jatuh. Contoh kat sini kan, dia boleh naik atas ni, jatuh semula kat bawah. Tapi kalau saya akan go for the long term Saya takkan ambil short sikit-sikit. So macam tu KSJB ni kat sini, dan counter dia agak buruk sikit ataupun low liquidity tak ada sangat. Jadi dekat sini dia naik, dan dekat sini dia react dengan kita punya support ataupun supply zone kat sini. Kalau kat sini kita nak cari entry sebenarnya tak apa cantik, sebab kat sini pun dia ada buat double breakout ataupun fake breakout kat sini. So kat sini ada kawasan-kawasan yang kuat Bila dia reject ni, berkemungkinan price boleh turun lagi bawah. Kecuali lah dekat area-area sini, area sideways sini kan, area sideways sini dia boleh reject. Dia reject lama kat dalam ni, mungkin kita boleh cari entry. So expectation saya dalam ni dia boleh main, sebab tengok daripada price ni dia main lah sideways lama dalam ni baru dia naik. Dia kena kumpul order dulu untuk tembus kawasan sini. Okay, untuk counter JSP, untuk counter ni dekat sini dia buat kenaikan. Kat sini pun structure dia sangat cantik. Saya suka structure yang macam ni untuk entry, structure yang uptrend lah. Structure dia nampak jelas. Jadi kat sini saya dah nampak kat sini dia ada flag yang terbalik macam ni. So expectation saya dia akan buat macam ni, dia main dalam ni, jadi pun naik ke atas. Kalau dia break lah, kalau dia tak break, berkemungkinan dia boleh turun kat sini je. Dia react dengan kita punya trend line ni, so dia pun jatuh. So kita tengok so ada banyak option dia boleh buat. First dia boleh naik terus, ataupun second dia boleh retrace dulu, ataupun dia tembus kat area sini, kat area kawasan sini ada demand kan, kat sini dia boleh pergi juga, lepas tu dia pun naik semula. So ada banyak cara untuk dia naik. Jadi yang ni counter ni, kalau saya nak low risk ataupun kita nak yakin sikit nak masuk, mungkin kita boleh tunggu sikit kat bawah lah, tunggu dia retrace. Sebab kalau yang dah masuk okey, tak ada masalah. Untuk yang nak masuk, baru nak masuk tu mungkin agak berisiko sikit. Kadang-kadang dia boleh jatuh kat sini dulu baru naik, ataupun jatuh terus kat bawah ni baru naik, ataupun dia nak terus naik je. So macam tu untuk counter JSP. Untuk counter RGTBHD, dekat sini kita ada satu support kat sini ada satu support. Support ni memang cun-cun dalam ni. So bawah ni pun ada kawasan demand area ataupun SND area. Jadi dekat sini dia ada buat satu rejection Jadi rejection ni bagi saya dia macam seolah-olah untuk kutip order je, lepas tu nak turun macam tu sebab dia ada tak apa nak cantik sangat. So kalau yang nak cantik kena tunggu lagi lah, dia reject macam kat sebelah ni. Tengok dia punya habit dia, bila dia nak naik balik kat support dia kena buat macam ni. So dia kena buat macam ni. So kalau dia buat macam ni baru cantik tu dia naik semula. Kalau ada satu macam ni je, mungkin ada risiko sikit lah dia turun ke bawah. So dia kena main dulu dalam ni. Sebab kat sini pun kalau tengok kat sini baru minggu dia main dalam ni kan. Kat sini saya tengok weekly So saya tengok weekly kat sini dia pun naik. Jadi dekat sini pun saya dah nampak kat sini ada double top. Ni satu top, dua top. Kat sini dia tengah main lagi. Ni adalah neckline. Bila dia tembus neckline ni, berkemungkinan
dia boleh turun terus macam tu lah untuk long term kalau dia tembus, dan dia kembali semula kepada dia punya harga tapak ataupun harga lantai. Okey, untuk counter Yuli, Yuli ni masih belum break lagi kita punya support kat sini ataupun double bottom kita kat sini. Masih selamat lagi orang yang entry kat sini. Jadi dekat sini dia masih belum break lagi kita punya swap zone ni. Saya expect dia boleh buat macam ni hari tu, tapi dia belum lagi buat macam tu. Tapi kat sini ada rejection yang sangat banyak. 2 kali doji, lepas tu dia reject lagi, lepas tu baru naik. Kat sini dia gap down, kat sini macam ada petanda-petanda lah, sama ada dia nak turun lah ataupun nak naik. Jadi bagi saya kalau sini ada trendline kecil kat sini, trendline kecil macam tu. So dia respect dengan trendline. Jadi kat sini kita tunggu dia breakout trendline dululah yang awal. Bila dia boleh breakout trendline, baru dia boleh pergi atas lagi ataupun dia boleh break kita punya resistance kat sini. Yang penting kat sini untuk dia break dulu. So bila dekat sini saya tengok dia buat, jadi kita tengok apa yang dia akan buat, sama dia boleh tembus ke atas ataupun dia boleh tembus ke bawah macam ni. Bawah ni dia ada support lagi tau, support yang agak cantik juga bawah ni. Kalau kita nak tunggu sini, antara sini antara bawah ni, so dua ni yang boleh kita cari entry sebenarnya. Astion ni memang cun-cun dekat kita punya support, memang sangat cun. Dekat sini dia banyak touch. Kat sini pun dia ada satu price action yang dia buat doji kat sini 2 kali. So berkemungkinan lah kalau saya kat support, memang saya entry je, saya tak cakap banyak, terus entry macam ni. Cuma kat sini kita ada supply zone lah, kita kena tahu dulu rintangan kat mana. Ni rintangan, kat sini ada rintangan lagi. So ada 2 tempat yang dia kena tembus dulu. Kat sini pun dia ada touch sikit kan. So kat sini mungkin first ataupun kat sini kita boleh target dia punya entry. Tapi kat sini saya target mungkin dekat sini dulu je kot, sebab kat sini pun counternya agak slow. Kita tak tahu dia boleh terus jatuh kat sini. Tapi kalau dekat support ni, selagi dia tak tembus kat kawasan sini, selagi itulah dia boleh naik. Kat sini pun dia buat pasal distribution, accumulation, accumulation. Boleh lah tu kat sini kawasan-kawasan accumulation. Jadi boleh lah try. Sebab risk pun kecil je kan ni bawah ni kan. Ni counter penny bye. Saya tak perasan geng harga. So besar juga dia punya risk. So pandai-pandai jaga. Pick-up ni memang counter dia tak sihat sikit, tapi ada orang request, saya boleh je nak buat. Cuma kat sini saya nampak ada structure dia terus naik. Ni structure kedua, ni structure ketiga. Jadi untuk counter pick up ni, saya takut dia buat dump je lah. Dia buat dump sebab dia naik kecil-kecil macam ni kan. Mungkin satu hari nanti dia boleh turun macam ni, macam kat sini kan. Tapi ni sikit je, mungkin dia boleh buat banyak lagi. So saya tak tahu lah apa dia akan buat. Cuma saya tak sarankan newbie untuk masuk counter ni, sebab sangat fishy kat sini. Dia macam ada something wrong dengan counter ni. So counter ni tak sihat. Jadi untuk entry saya tak nak yang ni, sebab saya tak nampak apa-apa yang menarik. Seperti kat sini apa yang saya nampak adalah kat sini kita ada inverter hammer lah. So inverter hammer ni biasanya dia boleh turun lah macam ni. Dia boleh turun. Sifat dia reverse pergerakan. Jadi mungkin lah dia boleh turun kalau ada candle macam ni. Untuk counter beta ni pun dah lama saya tak kaji So bermula daripada sini hari tu, dekat kawasan-kawasan sini, kita dapat sharp kat sini pun naik, dia turun jap. Kalau yang hold position yang betul-betul kata kamikaze punya orang, hold je, tak kisah dia naik ke turun ke. Dapat sampai sini mungkin dia dapat 30% dah ni. 30%. At least sampai sini pun okey sebenarnya dekat kita punya resistance. Jadi dekat sini untuk cari entry kat sini, kat sini kita ada RBS RBS, cuma dia tak naik banyak lagi kan. Tapi kita nampak ada rejection kat sini, ada rejection. Sini ada kaunter merah lagi. So kat sini dia tengah buat sideway lagi. Dia tengah decide lagi nak turun ke nak naik, nak turun ke nak naik. Jadi dia ada 2 option lah kat sini. Satu, dia boleh naik ke atas. Kedua, dia boleh turun sampai kat sini ke, support ni. At least kawasan sini ke. Sebab kalau kita tengok sejarah-sejarah lepas dia macam boleh pergi pada support kan. Dia tak pergi dekat pada RBS ni. Saya cenderung pada tunggu kat sini bawah-bawah ni ke, ataupun bawah lagi. Kat sini pun dah okey sebenarnya. So dekat sini kalau dalam SIT Academy, kat sini adalah setup upper range. Yang nak belajar boleh PM. Okey, ke pekat ni hari tu pun saya ada gaji, dia dah breakout trend line, tapi dia
terlalu slow sangat, tapi cantik je pergerakan dia sebenarnya. Dekat atas ni slow je, dia zigzag macam ni. Cuma dekat sini bila dia dah sampai kat kita punya RBS ni, dia pun tembus. Jadi kat sini adalah swap zone. So dekat sini kita nak entry boleh, tapi kita tak boleh banyak. At least kat sini kita tunggu dekat kawasan-kawasan bawah ni kan, support atas sini ataupun dekat bawah ni ada demand area, dan mungkin dia boleh naik semula dekat swap zone ni dan dia pun turun. So macam tu expectation saya untuk counter ni. Sebab kat sini pun dia dah melepasi kita punya RBS. So ni adalah zone reversal lah sebenarnya. Apa kalau student-student saya bagi zone ni adalah zone reversal. So bila zone reversal ni ada kebarangkalian untuk dia turun, tapi dia takkan turun terus. Dia biasanya dia akan buat kenaikan sikit, dia baru turun. Nak ambil sikit-sikit tu boleh lah. Okay, untuk counter aircon BHD ni kat sini kat sini ada supply zone kita tengok weekly. Okay, ada supply zone kat sini, dia react dengan supply zone kita dan ada something kat situ. Jadi untuk yang counter ni kalau kita nampak kat sini, dia tengah buat satu sideway lagi, dia buat satu keputusan lagi. Tapi sebenarnya boleh je nak try yang ni. Mungkin dia boleh buat pattern flag macam ni, yang jenis yang terbalik macam ni, dan mungkin kita boleh ambil pull kat sini dan dia pun naik macam tu ke atas. Tapi kalau dia tak buat macam tu, dia boleh turun ke bawah. Sama ada macam ni turun bawah, ataupun dia boleh naik ke atas macam tu. Sebab kat sini pun ada supply zone kan, dan downtrend lagi tu. Jadi ada dua lah option dia boleh bagi. So okay, saya rasa itu sahaja kot untuk perkongsian saya hari ni. So hari ni agak lama lah saya detailkan sikit lah benda, sebab minggu lepas saya buat terlalu short sangat ataupun terlalu singkat. Hari ni bonus lah untuk korang. Siapa yang dapat ilmu tu ambil lah, gunakan sebaik mungkin. Jadi sampai di sini saja untuk video kali ni. Jumpa lagi di sesi akan datang. Jangan lupa subscribe, like and share. See you next time. Bye. Assalamualaikum.